Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu bahasa. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam program tuition atas talian Perlis Mengaji. Pada hari ini saya masih lagi dapat bersama-sama dengan para pelajar semua di luar sana. Okey, saya Cik Saudah binti Ibrahim dari SMK Syed Hassan. Masih lagi bersama-sama dengan para pelajar untuk meneruskan tugasan kita pada PKP ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk meneruskan perjuangan kita bagi melihat kertas 2, Bahasa Melayu kertas 2, iaitu bagi soalan 3. Okay, pada hari ini kita akan berkongsi pengetahuan dan maklumat tentang soalan 3, iaitu soalan pengetahuan dan kemahiran bahasa. Okey nah? Soalan 3, soalan pengetahuan dan kemahiran bahasa. Ini soalan yang sentiasa dinanti-nantikan oleh para pelajar sendiri. Okey, apabila sahaja kita mengedarkan kertas peperiksaan, kebiasaannya para pelajar suka menjawab soalan 3 ini terlebih dahulu kerana pecahan yang terdapat dalam soalan 3 ini 5 pecahan dan biasanya pelajar memang akan menjawab soalan ini terlebih dahulu. Okey, apakah soalan-soalan yang terdapat dalam soalan 3 ini? Okey, sekarang kita lihat bersama-sama. Iaitu soalan 3 ini membawa 30 markah. Okey. Soalan 3 ini membawa 30 markah, iaitu setiap pecahan markah ialah 6 markah. Soalannya ada soalan 3A, soalan 3B, soalan 3C, soalan 3E. Ada 5 pecahan soalan dan setiap pecahan membawa 6 markah. Ada 5 pecahan dan setiap pecahan membawa 6 markah. Okey, kita perhatikan satu persatu pecahan bagi soalan 3. Okey, soalan 3A adalah soalan bina ayat. Soalan bina ayat. Ada 6 perkataan ataupun rangkai kata yang diberikan kepada pelajar dan pelajar dikehendaki membina ayat daripada perkataan ataupun rangkai kata yang diberikan. Soalan 3B ialah soalan analisis, sintaksis ataupun ayat. Soalan analisis, sintaksis atau ayat. Okey. Soalan C ialah soalan tentang kesalahan imbuhan dan kesalahan ejaan. Ini soalan yang memang pelajar suka, iaitu pelajar dikehendaki mencari kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan. Okey, soalan D ialah soalan berkaitan kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tata bahasa. Okey, ini ialah soalan kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tata bahasa. Dan yang terakhir adalah soalan 3E, iaitu soalan peribahasa yang mencabar pengetahuan dan juga kemahiran pelajar-pelajar. Sekarang kita lihat perhatian bagi soalan 3A. Okey, kita masuk kepada soalan 3A. Okey, soalan membina ayat. Okey, ini ialah peraturan-peraturan atau kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi oleh pelajar sebelum pelajar membina ayat dalam soalan 3A. Okey, yang ini telah ditetapkan, yang telah diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, yang pertama ialah pelajar akan mendapat 1 markah bagi setiap ayat yang betul. Okey, jika kamu membina ayat dan ayat itu betul, maka kamu akan mendapat 1 markah. Okey. Yang kedua, markah akan ditolak 1 markah bagi kesalahan ejaan, jalan bahasa, tanda baca daripada keseluruhan soalan. Okey. Apabila pemeriksa menyemak ayat yang telah kamu bina dan didapati bahawa semua ayat yang dibina itu betul,
tetapi terdapat kesalahan ejaan, terdapat kesalahan tanda bacaan. Daripada 6 markah yang layak kamu dapat, pemeriksa akan tolak 1 markah. Jadi 6 tolak 1, kamu akan dapat 5/6 markah. Sebab itu, para pelajar perlu menyemak semula ayat yang dibina. Pastikan ayat itu tidak mempunyai kesalahan ejaan, kesalahan dari segi jalan bahasa, tanda baca. Okey, yang ketiga, rangkai kata digunakan sebagai peribahasa, maka calon akan mendapat 0 markah. Okey, sekiranya perkataan yang diberikan itu seperti contohnya, cikgu berikan di sini seperti contoh perkataan resmi. Okey, perkataan resmi. Para pelajar membina ayat seperti sudah menjadi resmi ayam bertelur sebiji riuh sekampung. Okey, perkataan itu terdapat dalam peribahasa. Jadi pelajar akan mendapat 0 markah. Hati-hati, pastikan pelajar tidak membina ayat yang menunjukkan peribahasa atau perkataan itu terdapat dalam peribahasa. Okey, yang keempat, rangkai kata digunakan sebagai nama khas. Jadi pelajar akan mendapat 0 markah. Okey, misalnya perkataan yang diberikan ialah pertubuhan. Pelajar yang menonton televisyen, okey, perkataan seperti pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sinonim dengan dirinya. Terbiasa dia mendengar, okey, apabila menonton televisyen. Jadi pelajar tersebut pun membinalah ayat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah mengambil tindakan terhadap pihak yang menyerang Arab Saudi. Jadi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu menunjukkan nama khas. Jadi pelajar akan mendapat 0 markah. Nah, jadi perlu bina ayat yang menunjukkan kata nama am, bukan nama khas. Okey, yang kelima, menambah atau menukar imbuhan, maka akan mendapat 0. Jadi pada peringatan ini, para pelajar perlu melihat arahan soalan. Baca arahan soalan betul-betul. Pada arahan soalan akan dikatakan sama ada para pelajar boleh menambah ataupun menukar imbuhan. Sebab pernah sekali dalam peperiksaan SPM, para pelajar boleh menambah imbuhan. Okey, jadi para pelajar perlu membaca arahan soalan dengan betul. Nanti kita lihat arahan soalan yang terdapat dalam contoh soalan yang cikgu berikan. Okey, seterusnya ialah isi tidak jelas. Maka pelajar akan terus diberikan 1/2 markah. Okey, apabila sahaja ayat yang diberikan itu tidak menunjukkan maksud penggunaan perkataan tersebut, secara langsung pelajar akan mendapat 1/2 markah. Okey, seterusnya kita lihat ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih. Jadi ayat tersebut akan ditolak 1/2 markah bagi setiap ayat. Okey, yang ini apabila sahaja dalam ayat pelajar terdapat perkataan seperti penanda wacana, oleh itu duduk di tengah-tengah. Jadi secara tak langsung menunjukkan bahawa ayat yang dibina itu lebih daripada satu ayat. Jadi markah akan ditolak 1/2 markah bagi setiap ayat. Okey, jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat. Pernah berlaku apabila diberikan perkataan seperti hati, hati-hati. Jadi pelajar menggunakan kedua-dua perkataan yang diberikan tersebut dalam satu ayat, maka para pelajar akan mendapat 1 markah sahaja. Akhir sekali, kita lihat bahawa pelajar boleh membina ayat yang menunjukkan struktur cakap ajuk, tetapi para pelajar perlu mematuhi tanda bacanya. Okey, cikgu pamerkan di sini, iaitu ayatnya halaman rumah keluarga Nur Hisham sangat luas. Okey, perkataan yang diberikan ialah luas. Jadi para pelajar membina ayat yang menunjukkan cakap ajuk. Cakap ajuk maksudnya dialog. Okey, jadi boleh, tapi para pelajar perlu mematuhi dari segi
tanda pembuka kata, koma, tanda penutup kata, siapa yang berkata, sama ada dia berkata, titik, atau kepada siapa yang dimaksudkan, yang ditujukan dialog tersebut, akhir sekali mestilah berakhir dengan tanda baca noktah. Ingat ya, ayat yang dimaksudkan dengan ayat ialah mesti dimulakan dengan huruf besar. Okey, mesti dimulakan dengan huruf besar. Ayat mesti ada subjek yang terdiri daripada frasa nama dan ayat mesti ada predikat. Predikat daripada keempat-empat frasa, sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama, dan ayat mestilah berakhir dengan tanda noktah. Tanda bacanya ialah noktah. Itu yang dimaksudkan dengan ayat. Okey? Baik, sekarang kita lihatlah. Dalam kita nak membina soalan 3A, nak membina ayat bagi soalan 3A, okey, terdapat pelbagai bentuk perkataan yang boleh diberikan kepada para pelajar. Hari ini cikgu ingin menunjukkan beberapa contoh atau beberapa jenis perkataan atau rangkai kata yang boleh diberikan kepada para pelajar bagi soalan 3A. Tahun lepas ditanya pada tahun 2019, soalan bagi 3A ialah dalam bentuk rangkai kata. Okay, nah? Yang pertama cikgu tunjukkan di sini iaitu perkataan daripada kata dasar dan kata kerja berimbuhan. Okay. Yang pertama ialah luas. Pelajar boleh nampak di sini, luas. Meluaskan. Luas ialah kata dasar. Meluaskan ialah kata kerja berimbuhan, iaitu kata kerja apitan. Ada imbuhan awalan dan ada imbuhan akhiran. Mekan. Kita nampak situ kan? Okey, perkataan kata dasar yang kedua ialah naik. Kata kerja berimbuhannya ialah menaikkan. Kata dasar yang ketiga ialah lapor. Kata kerja berimbuhan yang ketiga ialah melaporkan. Okey, para pelajar sambil duduk selepas makan malam, boleh bersama-sama dengan cikgu, kamu boleh bina ayat sendiri dan kemudian boleh minta sama ada ibu bapa ataupun terus hantar WhatsApp kepada guru bahasa Melayu kamu dan minta guru kamu untuk menyemak ayat yang telah kamu bina tersebut. Okey, sekarang kita bina ayat bersama-sama. Ayat kata dasar luas. Rumah baharu Makcik Kiah sungguh luas. Sekarang kan popular nama Makcik Kiah. Tengok, rumah baharu Makcik Kiah sungguh luas. Rumah menunjukkan subjek. Rumah baharu Makcik Kiah ialah subjek. Sungguh luas ialah predikat. Okey? Dimulakan dengan huruf besar, R, huruf besar. Dan berakhir dengan tanda noktah. Itu ialah ayat yang lengkap. Okey? Kamu jangan fikir ayat yang macam ayat yang mudah. Ayat yang mudah itu bukan satu ayat yang baik. Ayat yang mudah apabila mematuhi ciri-ciri sebagai ayat, maka kamu akan mendapat 1 markah. Ya? Tapi janganlah pula bina ayat yang menunjukkan para pelajar kurang matang. Ayat mestilah ada kematangan dia. Okey, ayat yang kedua iaitu kata kerja berimbuhan. Sunita berazam untuk meluaskan perniagaannya sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey? Perkataan meluaskan maksudnya menjadikan sesuatu itu lebih luas, lebih jauh lagi. Kita sebutkan meluaskan. Okey, kata dasar yang kedua, naik. Berat badan Azim semakin naik sejak perintah kawalan pergerakan oleh pihak kerajaan. Ini Azim tak bersenam. Kurang bersenam, makan banyak, kurang buat ulang kaji. Jadi kita akan apa? Naik badan. Dia hati-hati. Okey, naik di sini menunjukkan meningkat. Okey, menaikkan sesuatu yang kita lakukan untuk meningkatkan lagi. Peniaga dilarang menaikkan harga barang runcit pada musim perayaan. Okey. Jadi ayatnya ayat yang mudah, yang biasa. Tak perlu cari ayat yang bombastik. Tahu tak bombastik para pelajar? Iaitu ayat yang susah. Okay, ayat yang maknanya sangat lebih lewah. Okay, jangan
bina ayat yang menunjukkan sesuatu yang menyusahkan kamu. Okey, lapor. Saya lapor perbuatan Karim yang suka membuli kepada guru, kata pengawas itu. Jadi apabila ayat kita tidak boleh buat dalam bentuk ayat penyata, para pelajar boleh menggunakan ayat cakap ajuk. Sebab dalam arahan tadi, dalam kriteria tadi, kita boleh membina ayat cakap ajuk. Tapi patuhi tanda baca apabila kita membina ayat cakap ajuk. Dialog. Dialog biasanya kita menggunakan ganti nama diri orang pertama atau kedua. Saya lapor. Okey, melaporkan. Liana melaporkan kehilangan bukunya kepada guru kelas. Okey, ini ialah ayat yang menunjukkan kata dasar dan kata kerja berimbuhan. Kita teruskan dengan latihan yang lain. Okey, kita tingkatkan lagi kemahiran kita dalam membina ayat. Okey, ini ialah ayat berdasarkan perkataan kata terbitan. Okey, ayat daripada kata terbitan. Apakah yang dimaksudkan dengan kata terbitan? Kata terbitan ini ialah ayat perkataan yang mempunyai imbuhan. Okey, imbuhan hadapan dan akhiran. Daripada satu kata dasar kita berikan peimbuhan, maka ia akan jadi kata terbitan. Okey, kehadiran, kesepakatan, kesetiaan, penyampaian, perebutan, perpaduan. Apabila sahaja kita masukkan kata keimbuhan, sepatutnya jadi kata kerja. Tapi apabila kata terbitan, perkataan tersebut akan menjadi kata nama. Sebab itu kita panggil kata nama terbitan. Kehadiran. Guru kelas sedang mengambil kehadiran murid-murid semasa aktiviti ko-kurikulum. Sekarang aktiviti ko-kurikulum tak dapat dilaksanakan. Hari ini hari Rabu, sepatutnya hari ko-kurikulum. Jadi masing-masing rindu aktiviti ko-kurikulum. Jadi cikgu buat ayat yang menunjukkan aktiviti ko-kurikulum. Okey, ayat yang kedua, ayat kesepakatan. Kesepakatan masyarakat mampu melestarikan alam sekitar. Lihat, cikgu letakkan kesepakatan sebagai subjek. Subjek bagi ayat ini. Jadi apabila kata nama terbitan, kamu boleh jadikan sebagai subjek sebab ia adalah kata nama. Okey, kita boleh letakkan pada awal ayat sebagai subjek. Kesetiaan. Penduduk di negara itu melahirkan kesetiaan dengan mematuhi undang-undang. Okey, macam kita sekarang kita mematuhi undang-undang, kita duduk di rumah diam-diam sambil mengulang kaji. Tandanya kita rakyat yang mempunyai kesetiaan. Okey, penyampaian. Penyampaian juru hebah itu sangat jelas dan menarik. Sebab tu rakyat memahami apakah yang ingin disampaikan sebab penyampaian juru hebah itu sangat jelas dan menarik. Okey, ayat yang kelima, perebutan. Perebutan kuasa akan menjatuhkan ekonomi negara. Okey. Ayat yang keenam, ayat yang terakhir bagi kata terbitan, perpaduan. Majlis rumah terbuka semasa musim perayaan mampu mewujudkan perpaduan antara kaum. Okey, ini ialah ayat-ayat yang cikgu bina daripada kata terbitan. Okey, kita teruskan latihan yang ketiga kita. Rangkai kata. Rangkai kata tahun lepas dah ditanya, tapi kita buat sebagai ulang kaji kita untuk memantapkan lagi pemahaman kita dalam proses membina ayat. Okey, cikgu bagi 6 rangkai kata. Ruang niaga, inapan desa, rumah murah, kelas malam, salah faham, berjabat tangan. Okey. Kita tengok ayat yang pertama. Ruang niaga itu disediakan untuk peniaga pada bulan puasa nanti. Okey, ini ruang niaga. Maksudnya tempat untuk peniaga berniaga, menjalankan perniagaan mereka. Kita panggil ruang niaga. Inapan desa. Apa pelajar jarang-jarang menggunakan inapan desa dalam karangan pun. Kebanyakan guna homestay. Sekarang dah tahu
Homestay itu ialah inapan desa dalam bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu mestilah menggunakan perkataan inapan desa. Keluarga Hafa menginap di inapan desa semasa mereka bercuti di Terengganu. Ini bercuti yang lepas. Sekarang tak boleh bercuti lagi, duduk di rumah. Okey, rumah murah. Kerajaan menyediakan rumah murah kepada golongan yang kurang mampu. Okey, itu maksud rumah murah. Okey, kelas malam. Cikgu Ilhan membuat kelas malam untuk murid yang sederhana markah matematik. Selepas ni kita pun kemungkinan akan membuat kelas malam bagi menampung balik PDPC kita yang telah tertinggal selama PKP. Salah faham. Ali menyelesaikan salah faham dengan rakannya secara baik. Jadi perselisihan faham yang berlaku itu diselesaikan dengan baik. Berjabat tangan. Kedua-dua pemimpin itu berjabat tangan selepas mereka mencapai persetujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Sekarang tak boleh berjabat tangan, ya. Hati-hati. Okey, perkataan banyak makna. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan banyak makna? Satu perkataan itu mempunyai dua atau lebih daripada dua maknanya. Kita bagi di sini, cikgu bagi 3 perkataan untuk kamu bina ayat yang menunjukkan perbezaan maknanya. Mentah. Okey, yang pertama, apa maksud mentah para pelajar? Kita lihat ayat dia. Okey, ayat yang pertama yang menunjukkan mentah. Dia masih mentah dalam membuat keputusan yang sukar. Maknanya di sini, okey, mungkin dia itu merujuk kepada seseorang yang masih lagi bawah umur. Jadi keputusan yang dia buat itu masih lagi menunjukkan bahawa dia masih lagi mentah. Okey, yang kedua ialah masyarakat Jepun suka makan ikan secara mentah. Ini tidak masak. Mentah di sini menunjukkan tidak masak. Sushi dimakan secara mentah. Okay, kita orang Malaysia kebanyakan makan makanan yang sudah dimasak. Sapu. Saya sapu sampah di dalam bilik selepas dimarahi oleh ibu kerana bilik saya terlalu bersepah. Kita sapu, maksudnya kita bersihkan, kita buang sampah dari lantai. Okay, sapu yang kedua. Pencuri itu sapu bersih duit di dalam laci semasa mereka merompak kedai runcit itu. Sapu bersih maksudnya ambil habis. Tak tinggal walaupun satu duit pun. Itu maksudnya sapu. Bidang. Aziz meneruskan pengajiannya dalam bidang kejuruteraan di universiti. Maknanya Aziz belajar ataupun dia ambil kursus kejuruteraan semasa di universiti. Okay, bidang yang kedua. Datuk memberikan satu bidang tanah kepada ayah sebelum meninggal dunia. Satu bidang maksudnya mungkin 1 ekar, 1 hektar, ya, 1 relung. Ini keluasan dia bidang tanah. Satu bidang. Bidang yang seterusnya maknanya ialah keluasan dada bidang. Okay? Ini ayat yang menunjukkan perkataan banyak makna. Perang. Okay, perkataan perang. Satu, rambut perang, warna. Perang, iaitu menunjukkan peperangan yang berlaku, pertempuran. Semak, semak. Itali dengan i, pepet. Ya, yang ini ialah menunjukkan perbezaan maknanya. Haus. Haus yang pertama ialah dahaga. Haus yang kedua ialah kekurangan kasih sayang. Haus. Tayar yang haus, kasut yang haus, maksudnya dah habis bunganya. Itu maksud perkataan yang menunjukkan banyak makna. Okay, sekarang kita dah jelas cara kita membina ayat. Pastikan ayat kita dibina, ya, menggunakan huruf besar. Ayat perlu mempunyai subjek daripada frasa nama dan ayat perlu ada predikat dan pada pengakhiran ayat, kamu perlu letakkan tanda noktah. Okey, itu yang memastikan kamu akan mendapat markah penuh. 1 markah bagi setiap ayat. Dan tidak ada penolakan
bahasa, jalan bahasa, ejaan, tanda baca sekiranya kamu mematuhi peraturan atau kriteria yang telah ditetapkan. Okey, kita seterusnya pergi kepada soalan 3B. Okey, soalan 3B adalah soalan analisis, sintaksis atau analisis ayat. Okey, maknanya soalan ini kita lihat banyak. Tahun lepas soalan yang ditanya pada SPM 2019 ialah calon diberikan ayat tunggal dan kemudian diminta untuk membina 3 ayat majmuk. Okey, baik, sekarang kita tengok jenis-jenis soalan yang boleh ditanya bagi soalan 3B. Okey, yang pertama ialah soalan menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah. Maknanya dialog, okey, dialog tu ditukarkan kepada cakap pindah ialah karangan biasa. Okey. Baik, ataupun sebaliknya, cakap pindah tukar kepada cakap ajuk. Apabila karangan biasa ayat penyata ditukarkan kepada cakap ajuk, para pelajar perlu mematuhi tanda baca. Perlu ada pembuka kata, koma ataupun tanya. Kalau ayat tanya, tanya. Okey, kalau ayat seru ada tanda seru. Lepas tu tutup kata dan akhir sekali mesti ada noktah, tanda bacaan yang terakhir. Okey, okey, menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. 2018. Okey, soalan ini tanya pasif aktif atau sebaliknya, menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang 2017 atau 2016 atau songsang kepada biasa. Okey, kita lihat seterusnya jenis-jenis ayat. Ayat penyata, ayat perintah, ayat seruan, ayat tanya, okey? Ayat permintaan. Ni ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu. Pola ayat, ayat dasar atau ayat inti. Yang cikgu sebut tadi, ayat ada subjek, ada predikat. Jadi calon diberikan pola ayat ataupun ayat dasar dan dikehendaki untuk menentukan mana subjek, mana predikat. Nanti kita buat latihan. Seterusnya, mencerakinkan ayat yang tahun lepas, ayat majmuk kepada ayat tunggal, menyambungkan ayat tunggal kepada ayat majmuk 2019. Ditanya. Okey, sekarang kita lihat latihan yang pertama cikgu ambil iaitu mengenal pasti subjek dan predikat, iaitu pola ayat ataupun ayat dasar. Okey, soalan yang pertama. Air merupakan anugerah Tuhan. Kita kena pasti. Calon perlu mengenal pasti dalam ayat-ayat ini yang manakah subjek dan yang manakah predikat. Cuba lihat. Cuba tengok baik-baik. Dah faham sekarang? Dah tahu yang mana subjek, yang mana predikat? Baik, sekarang kita lihat yang mana satu subjek. Air merupakan subjeknya. Baik, predikat merupakan anugerah Tuhan. Predikat. Dia calon akan dapat markah daripada soalan ayat yang pertama ini. Okey. Ayat yang kedua. Pada zaman Jepun, kami makan ubi kayu. Kita tidak berhadapan dengan ni. Nak cari ubi kayu pun susah sekarang. Okey. Pada zaman Jepun, kami makan ubi kayu. Okey. Mana subjek dan manakah predikat? Adakah pada zaman Jepun itu subjek? Subjek ingat mesti daripada frasa nama. Subjek daripada frasa nama. Kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama. Diri orang pertama, kedua, ketiga, kata nama tunjuk. Okay, kata nama terbitan yang boleh menjadi subjek. Okey? Baik, kita lihat sama-sama subjeknya ialah bukan pada zaman Jepun tetapi kami. Ganti nama diri orang pertama, kami. Ialah subjek. Predikat, kami. Predikat, makan ubi kayu. Pada zaman Jepun ialah keterangan. Okey, keterangan. Baik, sekarang kita tengok ayat yang ketiga. Pemain bola sepak itu sedang beraksi di padang. Subjek ialah pemain bola sepak itu. Kalau ada kata tunjuk itu, ini,
perlu ambil subjek sehingga perkataan itu atau perkataan ini. Baik, predikat sedang beraksi di padang. Okey, kita lihat yang seterusnya. Pemuda itu mengabaikan tanggungjawab terhadap anaknya. Baik, subjek pemuda itu, predikat mengabaikan tanggungjawab terhadap anaknya. Soalan yang kelima, bekerja sendiri adalah subjek, predikat akan mendatangkan pendapatan lumayan. Baik, ayat yang terakhir bagi soalan mengenal pasti subjek predikat. Subjek ialah kesihatan bapanya. Predikat berangsur baik kerana mengamalkan pemakanan seimbang. Jadi, ini cara kita nak mengenal pasti subjek dan predikat. Pelajar perlu mempunyai pengetahuan dalam mengenal pasti apakah frasa untuk membina subjek, apakah frasa untuk membina predikat. Cikgu beranggapan para pelajar sudah pun mempunyai pengetahuan dari segi pembinaan subjek dan predikat. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis ayat perintah. Okey, ayat perintah yang pertama, ayat suruhan. Apakah maksud ayat suruhan? Maksudnya kita memberi perintah atau arahan, biasanya menggunakan ganti nama orang kedua. Awak, kamu, engkau, anda. Contoh di sini. Kamu pergi dari sini. Suruh pergi kan? Ke ayat suruhan. Awak diminta jaga barang-barang ini. Awak diminta. Awak ialah ganti nama diri orang kedua. Engkau perlu simpan wang ini. Menjeritlah sekuat-kuat hatimu. Hati kamu. Kita gunakan singkatan jadi hatimu. Okey, ini ayat suruhan. Jenis yang kedua, ayat larangan. Okey, apakah maksud ayat larangan? Ayat yang menggunakan kata larang seperti jangan, usah, tidak usah. Ini ayat larangan. Okey. Jangan ambil harta orang. Larang. Usah diingatkan perkara itu. Larang lagi. Tidak usahlah awak berkawan dengannya lagi. Maksudnya melarang. Kita panggil ini ialah ayat larangan. Okey, ditegah memancing di atas jambatan itu. Walaupun tidak ada perkataan yang menunjukkan jangan, usah, tidak tu, ditegah itu ialah larangan. Okey, ayat silaan. Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila, jemput, datanglah, marilah, masuklah. Ini menunjukkan ayat itu ialah ayat silaan. Okay. Sila serahkan barang ini ke pejabat. Sila, lembut. Silaan ini biasanya lembut. Jemput minum kopi ini. Jemput maksudnya. Marilah makan bersama-sama. Jemput lagi kan. Masuklah ke dalam rumah. Okey, maksudnya itu ialah ayat silaan. Ayat permintaan. Ayat yang menggunakan perkataan seperti minta, tolong, mohon. Kita panggil ayat permintaan. Minta semua penumpang tenang. Minta semua penumpang bertenang. Okey. Tolong tutup pintu ini. Ayat permintaan. Mohon murid-murid beratur dengan senyap. Tolong hantar borang yang siap diisi ke pejabat. Okey? Itu ialah ayat permintaan. Okey, yang ketiga ialah cikgu bagikan contoh bagi soalan menukarkan ayat penyata kepada ayat tanya. Okey, arahan soalannya, tukarkan ayat-ayat penyata yang berhuruf condong di bawah kepada ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul. Okey, ayat tanya perlu ada kata tanya dan perlu ada tanda tanya. Tanda tanya macam telinga tu. Mesti pada penghujung dia ada tanda tanya. Barulah dikira sebagai ayat tanya. Kita tengok soalan yang pertama. Mereka datang dari rumah Pak Mail petang tadi. Disendingkan di situ perkataan dari. Jadi apabila ayat tanya, mestilah perkataan sending itu kita cari apakah kata tanyanya.
Dah boleh teka dah? Okey, sekarang kita tengok ayatnya. Dari manakah mereka datang petang tadi? Nampak tak? Ada tanda tanya. Okey, yang kedua. Benda yang terletak di atas meja itu ialah komputer riba. Disendingkan ialah perkataan komputer riba. Okey, apakah kata tanya yang menunjukkan komputer riba? Apakah? Ya, jadi soalannya, apakah benda yang terletak di atas meja itu? Okey, ada tanda tanya. Ayat yang ketiga. Fatah Amin telah berkahwin dengan pelakon cantik itu. Okey, jadi yang disendingkan ialah pelakon cantik itu. Baik, kata tanya bagi pelakon cantik itu, siapakah? Okey, jadi ayatnya, siapakah yang berkahwin dengan Fatah Amin? Tanda tanya. Okey, dah lama soalan menukarkan ayat penyata kepada ayat tanya tidak disoal dalam bahagian 3B. Jadi calon carilah latihan dan boleh buat latih 2B. Okey, sekarang kita tengok soalan 3C iaitu soalan kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan. Okey, yang pertama ialah pelajar perlu membaca perkataan demi perkataan dalam ayat yang diberikan. Okey, dalam soalan 3C ni, baca perkataan demi perkataan, kemudian pelajar perlu kenal pasti ejaan dan imbuhan yang salah. Bulatkan, tandakan, gariskan. Kenal pasti ya. Okey, imbuhan yang biasanya yang diuji adalah imbuhan men, ber, ter, ke, an, di. Pasif, kata kerja pasif berimbuhan di. Okey, imbuhan pe atau per yang terdapat dalam bahasa Melayu. Imbuhan dalam bahasa Melayu tak banyak. Imbuhan men saja yang banyak kan, pelbagai jenis imbuhan men. Okey, yang keempat, pastikan pelajar mengenal pasti 3 kesalahan imbuhan dan 3 kesalahan ejaan daripada sama ada dalam satu ayat ada 1 kesalahan ejaan, ada 1 kesalahan imbuhan. Kalau yang diberikan kepada para pelajar dalam bentuk petikan, okey, jadi para pelajar perlu mengenal pasti 3 kesalahan ejaan dan 3 kesalahan imbuhan. Okey, kita lihat sama-sama. Macam mana cara nak menulis jawapan? Jadi para pelajar tak perlu susah hati. Ada para pelajar yang susah hati. Cikgu, saya tak tahu mana satu ejaan, cikgu. Yang mana satu imbuhan. Ada pelajar yang tidak mengenal pasti imbuhan. Tidak mengenal pasti kesalahan ejaan. Tapi dia tahu ini salah ni. Ini salah dia tak? Tapi dia tak tahu macam mana nak buat. Sebab ada guru yang mengajar dalam bentuk kotak, bentuk jadual. Kan? Jadi tak apa. Sama ada dalam bentuk jadual atau bentuk biasa. Para pelajar apabila mengenal pasti bahawa itu ialah kesalahan ejaan, yang itu ialah kesalahan imbuhan, tulis sahaja perkataan yang salah tersebut dan kemudian betulkan. Okey, macam cikgu bagi contoh di sini. Juru ukur. Kemudian betulkan perkataan ataupun ejaan bagi juru ukur tersebut. Imbuhan yang salah ialah imbuhan membaca. Betulkan. Membacakan. Okey, sekarang kita tengok latihan kita. Okey, cikgu buat latihan ni banyak sikit. Sebab banyak perkataan yang selalu dieja secara salah oleh para pelajar. Okey, dialog. Ejaan yang betul ialah dialog. Maksima, maksimum. Mengenengahkan, mengetengahkan. Cop, bukan cop. Masih lagi orang menggunakan cop jabat pun. Yang betul ialah ejaan cap. Ambil alih, yang betul ejaannya mestilah dijarakkan sebab kata majmuk. Urus setia. 2 perkataan, urus dan setia. Landscape, mesti ada S ejaannya. Tengah hari, kata majmuk, jarakkan. Legenda, adakah legenda? Salah. Ya, ejaan legenda ialah LE. Okey, pasar raya. Yang berkenaan dengan raya ni semua dieja secara berasingan. Baju raya, kasut raya, pasar raya mestilah dieja secara berasingan. Dui bahasa. Okey, apabila imbuhan kata asing ini berjumpa atau bertemu dengan kata kerja,
bertemu dengan kata nama, okey, mestilah dirapatkan. Apabila bertemu dengan kata nama, mesti dirapatkan. Tata bahasa, dui bahasa, okey, prakata, prasekolah, tahun lepas, kan? Okey, draft, salah, ejaan draft, D-R-A-F. Ke-12, mesti ada sempang. Sekaligus, diasingkan, okey, ejaannya. Okey, definisi, bukan nasi. Keriting. Okey, pra-olimpik. Olimpik ialah kata nama khas. Apabila nama khas, perlulah ada sempang. Kita sempangkan. Pra, sempang, olimpik mestilah huruf besar. Okey, ini cara kita menulis ejaan dia. Temu duga, mesti dijarakkan. Temu satu, duga satu. Temu bual, jarakkan. Istirahat, bukan rehat. Istirahat. Patriotisme. Kita sebut patriotisme. Kan? Ejaan dia me, M-E. Ini adalah kesalahan-kesalahan ejaan. Okey, cikgu bagi satu latihan. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan. Nampak dia tulis itu. Dalam ayat, satu kesalahan ejaan, satu kesalahan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Kita tengok latihan yang pertama. Okey, kerajaan sering mengadakan dialog dengan orang ramai tentang program bangunkan negara untuk kebaikan semua. Jadi apabila kamu membaca, kenal pasti perkataan demi perkataan. Kenal pasti. Yang mana? Cuba tengok, adakah kerajaan tu salah ejaannya? Adakah imbuhannya salah? Okey, sering. Mengadakan, cuba tengok. Mengadakan, adakah imbuhannya salah? Imbuhan men, bukan imbuhan men, ber. Dialog, ejaannya. Tadi cikgu dah bagi dah. Apa ejaan yang betul bagi dialog? Okey, kita lihat ejaan yang betul. Okey, dialog, ejaan. Kesalahan imbuhan, okey, yang dah kenal pasti, bagus, tahniah. Bangunkan. Ejaan yang imbuhan yang betul ialah membangunkan. Okey, restoran nasi kandar daun pisang telah disita kerana tidak mematuhi prasyarat semasa penyediaan makanan yang bersih. Okey, kesalahan yang salah kita lihat. Prasyarat. Prasyarat, syarat ialah nama am, jadi perlu dirapatkan. Imbuhan, penyediaan salah menyediakan makanan yang bersih. Ibu bapa perlu menunjukkan semangat berjiran kepada anak-anak agar hubungan silaturahim terpupuk sejak kecil. Okey, kamu kena pasti yang mana dulu yang salah. Okey, kamu nampak imbuhan yang salah, kamu jumpa imbuhan dulu. Tuliskan, tak ada masalah. Okey, berjiran salah, kejiranan. Semangat kejiranan. Okey, ejaan silaturahim R2 salah. Yang betul ialah silaturahim. Okey, cikgu ada bagi di sini ada dua contoh bagi soalan 3C. Cikgu minta kamu buat nanti ya bersama-sama dengan mungkin dengan ibu bapa kamu ataupun kamu buat sendiri dan kemudian kamu boleh hantar jawapan tersebut kepada guru kamu sendiri. Okey, di sini ada jawapan dia cikgu bagikan untuk kamu rujuk. Okay, sekarang kita masuk soalan 3D iaitu soalan kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tata bahasa. Sama seperti soalan 3C, kamu baca perkataan demi perkataan untuk mengenal pasti kesalahan istilah. Makna kesalahan istilah ialah perkataan tersebut salah sama sekali dalam ayat tersebut. Okey? Lepas tu, kenal pasti kesalahan tersebut dan betulkan. Okey? Istilah maknanya perkataan tersebut salah dalam ayat yang diberikan. Okay, kesalahan tata bahasa pula merujuk dari segi kesalahan kata sendi, hukum DM, diterangkan menerangkan, kata majmuk, kata jamak, kata ganda, kata pasif, bahasa istana dan banyak lagi kesalahan bahasa yang boleh ditanya kepada calon. Okay, contoh dalam ayat yang cikgu bagi ni, perkataan ataupun istilah yang salah.
Perdana Menteri akan menunjukkan belanjawan negara di Parlimen pada petang ini. Kamu nampak tak? Kalau belanjawan, kita tak panggil menunjukkan. Yang betul istilah ialah membentangkan. Nampak tak? Bawang itu dipotong halus-halus. Bawang, adakah kita potong? Tidak, kita hiris. Jadi bawang itu dihiris halus-halus. Pemandu itu sangat berhemat ketika memandu di jalan raya. Nampak? Pemandu tidak berhemat. Berhemat ialah dalam perbelanjaan. Sekarang kita diminta supaya berhemat. Ya? Apabila di jalan raya, mestilah berhemah, sopan. Okey, hukum DM, penghawa dingin. Sepatutnya apa? Pendingin hawa. Yang kita nak sejukkan ialah cuaca, hawa. Cyber cafe, salah. Ini bahasa Inggeris. Kafe siber. Cili sos. Apa yang kita nak makan? Adakah kita makan cili sos? Kita nak makan sos cili. Sos tomato. Nasi kandar restoran. Nampak? Terbalik kan bahasa Inggeris pula. Restoran nasi kandar. Ini maksud hukum DM. Diterangkan, menerang. Apa yang kita nak terangkan dulu? Apa yang nak menerangkan? Diterangkan dan menerangkan. Kata jamak. Semua bahagian-bahagian. Semua sudah menunjukkan jamak, jadi tak perlu digandakan. Semua bahagian. Bintang-bintang bergantungan. Bergantungan sudah banyak, jadi bintang bergantungan. Ibu bapa. Yang mana lebih banyak? Kan, seorang bapa dalam Islam boleh kahwin berapa? 4. Jadi mana yang lebih banyak, pelajar? Ibu tu yang banyak. Jadi ibu itu digandakan. Jadi ibu bapa. Okey, kata penguat, tersangat cantik sekali, tak boleh hadir. Dengan sekali, tersangat cantik atau cantik sekali. Teramat indah. Teramat indah ya. Okey, amat indah atau teramat. Salah cikgu buat pun. Amat indah jawapan dia. Terindah atau amat indah. Paling tertinggi. Paling tinggi atau tertinggi. Okey. Kata adjektif. Adjektif maksudnya sifat. Nenek sukakan bubur nasi tu. Tak boleh sukakan. Itu ialah imbuhan. Jadi apabila adjektif, nenek suka akan bubur nasi itu. Cintakan. Dia akan jadi cinta akan. Sifat sayangkan. Sayangkan akan jadi sayang akan. Okey? Baik, ini ialah kata adjektif. Okey? Baik, kesalahan di segi kata sendi. Surat ini perlu diberikan pada Jamilah. Kalau Jamilah orang, mestilah kepada Jamilah. Di zaman, zaman menunjukkan masa, pada zaman. Larangan merokok di tempat awam telah diwatakan sejak dari. Sejak dari tak boleh hadir kedua-duanya. Pilih salah satu. Sama ada sejak atau dari. Okey? Struktur ayat pasif, ayat aktif. Keputusan mesyuarat itu mereka persetujui. Mereka ialah ganti nama diri orang ketiga. Jadi mestilah kata kerja berimbuhan pasif dipersetujui oleh mereka. Buku akaun emak telah disimpan oleh saya. Saya ganti nama diri orang pertama. Tak boleh menerima imbuhan di. Saya simpan. Kerja sekolah itu kami akan siapkan. Kami ganti nama diri orang pertama. Sama macam soalan yang dua. Okey, mestilah akan kami siapkan. Okey, baik. Cikgu ada bagi soalan, kamu boleh rujuk soalan yang cikgu bagi. Sekarang kita masuk soalan yang terakhir, iaitu soalan 3I, soalan peribahasa. Okey, soalan peribahasa tahun lepas sangat mudah. Cikgu menyemak tahun yang, cikgu rasa tahun pertama lah pelajar boleh mendapat 6 markah bagi soalan peribahasa. Peribahasa berdasarkan buku teks dan juga penggunaan peribahasa bagi masyarakat Melayu. Okey, bentuk-bentuk atau jenis-jenis soalan dalam peribahasa. Membina ayat daripada peribahasa. Diberikan peribahasa, calon dikehendaki membina ayat. Menyatakan peribahasa yang sama maksud. Menyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Menyatakan peribahasa berdasarkan ayat. Mewujudkan situasi berdasarkan peribahasa. Mewujudkan dialog berdasarkan peribahasa.
banyak bentuk atas soalan berdasarkan peribahasa yang boleh ditanya kepada pelajar. Okey, sekarang cikgu bagikan contoh soalan peribahasa. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang menggambarkan situasi tersebut. Okey, yang pertama, Puan Hamidah berasa kecil hati dengan anaknya yang tidak mendengar nasihatnya walaupun sudah dewasa. Sikap anaknya seperti apa? Bagi nasihat tak nak dengar, suruh duduk di rumah tak nak dengar, masih keluar. Apakah peribahasa yang sesuai? Ya, seperti mencurahkan air ke daun keladi. Soalan nombor 2. Keadaan ekonomi yang tidak menentu memerlukan masyarakat berjimat cermat dan membeli barang keperluan mengikut keperluan sahaja. Seperti, okey, sekarang kita mestilah ukur baju di badan sendiri. 3. Nek Kia, okey, selepas kematian suaminya, walaupun dia mempunyai anak-anak yang tinggal di Kuala Lumpur dan bergaji besar tetapi mengabaikan. Dia tinggal seorang diri, maksudnya sebatang kara. Ini ialah bentuk soalan peribahasa yang boleh ditanya. Cikgu ada bagi lagi banyak soalan berkaitan peribahasa. Calon boleh nanti buka sendiri dan boleh menjawab soalan peribahasa dan kemudian boleh rujuk skema yang telah diberikan. Okey, cikgu letakkan skema sini sekali untuk kamu rujuk. Buatlah latihan di rumah, ya, kerana apabila kita selalu membuat latihan, kita akan bertambah dari segi kemahirannya. Cikgu ada berikan 3 latihan bagi soalan peribahasa untuk kamu buat ulang kaji atau latih tubi di rumah. Cikgu rasa itu sahaja untuk perkongsian kita bagi slot yang ketiga, iaitu slot soalan 3, soalan pengetahuan dan kemahiran bahasa. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, sekali lagi cikgu nasihatkan supaya kamu betulkan yang biasa, biasakan yang betul supaya bahasa Melayu kamu akan mendapat A tambah. Itulah matlamat kita apabila kita mengadakan tuition secara atas talian, ya, bagi untuk pelajar teruskan mengulang kaji pelajaran di rumah secara sendiri. Okey, jadi cikgu mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, pihak MAIB dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis atas usaha yang begitu murni bagi memastikan para pelajar terus belajar dan tidak ketinggalan dalam kita menghadapi musibah pada hari ini. Dan akhir sekali, seperti biasa, duduklah di rumah, jangan ke mana-mana, buat ulang kaji, buat latih tubi supaya kamu mendapat kejayaan pada akhirnya. Okey, hapus COVID-19 dan terima kasih kepada Barisan Hadapan yang sentiasa berjuang untuk memastikan kita bebas daripada COVID-19 ini. Dan akhir sekali cikgu tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.